Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat saya dalam page ini. Selamat malam diucapkan dan juga selamat meneruskan perjuangan anda dalam kehidupan ini. Tuan-tuan, rasanya saya sudah lama saya tak live di dalam page ini. Hampir seminggu lebih ataupun hampir 2 minggu juga saya tak live bersama anda. Minta maaf tuan-tuan sebab ada beberapa urusan di pejabat dan banyak juga komitmen lain. Jadi saya dahulukanlah komitmen tu. Alhamdulillah malam ni dalam segmen sentapan tengah malam. Hari ni tuan-tuan, malam ni saya nak berbincang dan berkongsi dengan anda semua tentang cara kita menyimpan. Okey tuan-tuan. Mungkin ramai di kalangan kita ni mungkin belum dapat tidur malam. Mungkin saya rasa ramai sahabat-sahabat kita ni mungkin tak dapat tidur malam disebabkan memikirkan pelbagai masalah kewangan. Jadi tuan, jadi sebelum kita melelapkan mata, sebelum kita tidur tuan-tuan, jadi apa kata malam ni tuan-tuan? Kita berkongsi ilmu. Saya bukan tak mengajar tuan, saya cuma berkongsi ilmu kepada anda semua. Sebenarnya tuan-tuan, saya sedang membaca buku ni. Saya sedang membaca buku daripada Tuan Samsudin Kadi, iaitu Makan Gaji Tetapi Kaya. Saya sedang menghabiskan buku ini, hampir setengah tuan-tuan saya baca dalam masa 1 minggu. Okay? Sebab bagi saya buku ini sangat bagus dan sangat membuka mata saya tentang simpanan. Okey tuan-tuan, saya percaya ramai di kalangan kita ni golongan yang makan gaji. Contohnya kita ni pekerja kerajaan ataupun pekerja swasta. Tapi majoriti saya yakin di kalangan kita ni adalah golongan yang makan gaji. Jadi tuan-tuan, kita makan gaji ni kita punya satu pendapatan. Jadi tuan-tuan, bagaimana kita nak menguruskan kita punya gaji itu atau pendapatan kita itu, ia lebih sistematik dan juga simpanan kita kukuh. Buku ni banyak buku, walaupun saya banyak buku baca buku kewangan tuan-tuan, tetapi buku ni dia sangat-sangat lain. Dan juga pagi tadi tuan-tuan saya baca satu chapter satu bab yang bertajuk okey saya cari kejap saya cari. Okey, uruskan airan wang masuk dan wang keluar. Tuan-tuan, bila saya baca buku ni saya dapat something bahawa mungkin ramai di kalangan kita ni masih lagi tidak tahu untuk menguruskan gaji. Dan juga tuan-tuan, adakah cara kita menyimpan tuan, adakah berkesan atau tidak? Contoh tuan-tuan dah bekerja 10 tahun, dah bekerja 20 tahun, dah bekerja hampir mungkin 15 tahun. Adakah cara tuan-tuan menyimpan tu berkesan? Itu persoalannya kita nak bincang malam ni. Adakah cara kita menyimpan tu berkesan? Dan adakah cara kita menyimpan tu betul? Tuan-tuan perasan tak? Tuan-tuan simpan setiap bulan, kita semua dapat gaji hujung bulan, kita simpan, dan tengah bulan kita korek balik simpanan kita tu. Ini bermaksud cara kita menyimpan tu tidak berkesan. Tuan-tuan, saya dah bekerja dalam sektor kerajaan hampir 8 tahun tuan-tuan. Hari ini tuan-tuan, baru saya dapat satu formula untuk cara berkesan untuk menyimpan duit gaji. Saya simpan tuan-tuan, saya simpan juga duit gaji. Tetapi tuan-tuan, bagi saya, cara saya menyimpan dulu tuan-tuan tak betul. Ataupun cara saya menyimpan dulu tuan-tuan tidak berkesan. Jadi tuan-tuan, malam ni sebelum kita melelapkan mata, sebelum kita tidur tuan-tuan, saya nak kita berkongsi ilmu. Bagaimanakah cara kita menyimpan yang paling berkesan? Okay? Berdasarkan buku ini Tuan Samsudin Kadi ada berkongsi dengan pembaca, dengan kita semualah. Dia bagi tahu bahawa 3 daripada 4 rakyat Malaysia tiada dana kecemasan walaupun 1,000. Tuan-tuan, bila saya dengar ini fakta tuan, 4 daripada 3 daripada 4 rakyat Malaysia tak ada dana kecemasan. Ini bukan sesuatu yang benda yang lucu, tetapi benda sangat-sangat saya takut bahawa ramai rakyat Malaysia tuan-tuan tak bersedia walaupun dalam keadaan kita terdesak.
Why not tuan-tuan kita sakit, anak kita sakit dan juga kita rosak tuan-tuan, kita tak ada dana kecemasan yang dapat backup kita punya masalah itu. Jadi tuan-tuan, mengapa rakyat Malaysia ni tuan-tuan tak ada dana kecemasan? Pertama antara punca lah mereka tak pandai urus gaji. Mereka tak pandai urus gaji. Bukan mereka gaji tak cukup, tetapi mereka salah urus gaji. Dan juga tuan-tuan, mereka simpan cara yang salah. Tuan-tuan, mungkin mereka simpan dalam satu instrumen kewangan yang mudah dikeluarkan. Contoh tuan-tuan simpan dalam ESB ataupun simpan di dalam bank yang mempunyai kad ATM. Bila tuan-tuan ada kad ATM tuan-tuan, automatik tuan-tuan akan mudah untuk keluarkan simpanan tersebut. Antara cara tuan-tuan yang boleh tuan-tuan praktikkan untuk tuan-tuan kumpul dana kecemasan ataupun tuan-tuan simpan dana kecemasan ialah tuan-tuan alihkan sebahagian gaji tuan-tuan tu dalam bentuk emas. Mengapa tuan-tuan? Mengapa saya katakan dalam bentuk emas? Ini saya dah praktikkan sejak saya saya kenal emas, tuan. Bagi saya tuan-tuan, bila kita alihkan duit gaji kita, ambillah 1 gram nilai 1 gram dalam bentuk gaji kita dalam bentuk emas, saya dapat perhatikan bahawa ramai di kawan-kawan kita tuan-tuan dapat mengekalkan duit gaji mereka. Contoh tuan-tuan, saya ambil 1 dinar ni. Ni 1 dinar tuan-tuan. Saya buka kejap saya buka untuk nampak lebih jelas lah. Kejap saya buka. Alright. Kejap. Tuan-tuan, ini 1 dinar. Nampak tak? Kejap. Kita apa? Ini 1 dinar tuan-tuan. 1 dinar tuan-tuan. Nampak tak? Ni. Ini 1 dinar ni, ini new card dia. Tuan-tuan, 1 dinar ni nampak macam duit 10 sen. Tetapi tuan-tuan, nilai sekarang tuan-tuan adalah RM1,200. Kecil tuan-tuan RM1,200. 1 dinar. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan simpan duit kecemasan tuan-tuan dalam bentuk nilai yang sama RM1,200 dalam bentuk bank, dia nampak banyak. Bila nampak banyak tuan-tuan, kita akan rasa nak belanja dan kita rasa sangat kaya. Tapi tuan-tuan bila tuan-tuan ubah duit RM1,200 dalam bentuk emas, ia bentuk kecil macam ni je. Tuan-tuan, bila tuan-tuan ubah duit kecemasan tuan-tuan dalam bentuk emas, tuan-tuan tak rasa nak belanja dan tuan-tuan rasa tidak berduit. Ini satu penyakit lagi tuan-tuan, itu rasa berduit. Bila kita rasa berduit tuan-tuan, kita rasa nak belanja. Contohlah tuan-tuan, contoh tuan-tuan ada dapat duit bonus. Contoh dapat duit bonus RM500. Agak-agak tuan-tuan fikir nak simpan dulu ke nak belanja dulu? Tuan-tuan simpan dulu ke belanja dulu? Tuan-tuan, dulu tuan-tuan bila saya dapat duit gajian, saya fikir belanja dulu. Saya tak fikir pun nak kata nak simpan ke, nak beli emas ke, tak ada. Sebab tu tuan-tuan, bila dapat duit bonus tuan-tuan, dapat duit bonus, dapat duit OT, kebiasaannya dan ramai dalam kalangan kita ni mereka tak simpan pun duit bonus tu. Tetapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan seorang yang bijak, tuan-tuan alihkan sedikit duit bonus tu dalam bentuk emas, iaitu 1 gram 1 bulan. Daripada pengalaman saya, daripada pengalaman rakan-rakan yang dah pernah simpan emas, mereka kata bila mereka alihkan duit mereka tu, tak kisah duit bonus ke, duit gaji ke, dalam bentuk emas, mereka kata mereka lebih mudah menyimpan dan simpanan mereka tidak bocor. Daripada tidak bocor tuan-tuan, mereka boleh bina simpanan kecemasan. Tuan-tuan mesti ada dana kecemasan. Macam mana pun tuan-tuan kata gaji tak besar ke, aku ni seorang kerani ke, tuan-tuan mesti bina satu dana kecemasan paling minimum 3 bulan gaji. Mengapa tuan-tuan? Mengapa saya sangat tekankan dana kecemasan? Sebab saya dapat lihat ramai di kalangan rakan-rakan orang terdekat dengan saya mereka dalam kesusahan tuan-tuan, mereka meminjam sana dan sini, buat personal loan, pinjam adik-beradik, pinjam kawan, akhirnya tuan-tuan berhutang keliling pinggang. Tuan-tuan, bila kita dah hutang tuan-tuan, biasanya kita susah nak bayar balik. Kalau dengan adik-beradik tak apalah, dengan adik-beradik tak apa, tapi dengan orang lain
Tuan. Jadi tuan-tuan kena sediakan dana kecemasan paling minimal 3 bulan pendapatan. Contoh, tuan-tuan gaji RM3,000, tuan-tuan mesti ada simpan maksima ataupun minimum RM10,000 supaya tuan-tuan in case ada berlaku. Contoh paling senang, motosikal kena curi. Ini kalau orang lelaki lah, cerita orang lelaki. Motosikal kena curi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada dana kecemasan, pagi motor hilang, petang tuan-tuan dapat keluarkan motor baru. Ini orang lelaki lah. Okay? Bagi orang perempuan mungkin anak sakit, kereta rosak tuan-tuan. Tuan-tuan dah ada satu dana untuk tuan-tuan solvekan punya masalah. Dana kecemasan. Tetapi tuan-tuan, dana kecemasan paling baiklah tuan-tuan letakkan satu tempat yang tuan-tuan susah nak belanja. Letaklah tabung haji, letak ASB. Kalau tembus juga, kalau tak boleh juga, tuan-tuan alihkanlah bentuk emas. Okey? Dalam bentuk emas. Kenapa tuan-tuan? Sebab emas ni ialah istimewanya, pertama dia susah nak belanja. Sebab dia kena jual dahulu dan kita ada masa untuk bertenang. Okey? Bila tuan-tuan nak jual emas tuan-tuan akan fikir 10 ataupun 20 kali untuk tuan-tuan jual. Dan kebanyakan mereka tak jual emas, tapi mereka akan pajak emas dia di arah-arah yang tertentu untuk dapatkan pinjaman. Sebab apa tuan-tuan? Dalam diri manusia ni, bila sebut emas tuan-tuan, pertama mereka rasa sayang nak jual, kedua tuan-tuan, dia susah nak beli. Bukan susah nak beli tuan, susah sebab kita gaji tak besar. Kalau dapat simpan 1 dinar tuan-tuan, sangatlah bersyukur. Okay? Saya tahu tuan-tuan, rakan-rakan kita ni mungkin ramai gaji tak besar, tapi mereka nak ada satu simpanan yang kukuh. Saya kata tuan-tuan belajarlah simpan emas ni. Kalau modal tak besar ataupun tuan-tuan mungkin baru nak mengenali emas, tuan-tuan simpan 1 gram 1 bulan dalam akaun emas Get Public Gold. Belajar dulu sedikit demi sedikit. Bila dah pandai tuan-tuan, pergilah nak simpan 10 gram 1 bulan ke, ataupun nak simpan sekitar 2 gram ataupun 3 gram 1 bulan. Tetapi tuan, bagi mereka yang pertama kali nak simpan emas, tak ada pengalaman, newbie sangat, zero untuk emas ni, saya katakan tuan-tuan mula dulu 1 gram 1 bulan. Pertama, apa kelebihan 1 gram? Ialah pertama, tuan-tuan akan dapat pengalaman beli emas. Yang kedua, tuan-tuan ada benchmark harga tersendiri. Ketiga, tuan-tuan akan dapat satu momentum untuk menyimpan masa akan datang. Dulu tuan-tuan, saya pun menyimpan 1 gram 1 bulan. Guru saya beritahu, Syafiq, kalau nak pandai dengan emas, kalau nak ada sentiasa bersemangat menyimpan emas, simpan 1 gram 1 bulan selama 1 tahun. Dia kata, waktu itu bukan waktu buat untung, tetapi waktu tu kita tanam habit untuk menyimpan. Sebab tuan-tuan, kita simpan duit, mungkin kita gagal untuk menyimpan dan mengekalkan simpan tersebut. Tetapi bila kita simpan 1 gram 1 bulan dalam bentuk emas, sebenarnya tuan-tuan, kita sedang menanam habit untuk kita menyimpan masa akan datang. Bila tuan-tuan berjaya, letakkan habit menyimpan 1 gram 1 bulan selama 1 tahun, insya-Allah tahun seterusnya tuan-tuan akan menyimpan emas. Kalau tuan-tuan tak simpan, tuan-tuan akan rasa sangat-sangat macam rasa nak demam. Okay tuan-tuan, dulu tuan-tuan, bila saya tak simpan emas sebulan tuan, saya rasa macam nak demam, dan juga macam rasa tak komplit dia kehidupan ni bila saya tak simpan emas 1 gram 1 bulan. Alhamdulillah tuan-tuan, saya committed dan juga saya konsisten menyimpan sehingga hari ini, alhamdulillah, dan banyak juga pencapaian saya dalam simpan emas ni. Pertama tuan-tuan, antara pencapaian yang paling saya rasa ialah saya dapat selesaikan hutang. Kedua tuan-tuan, saya dapat beli rumah dengan simpanan emas saya. Okay? Saya bukan beli rumah cash lah, tetapi saya simpan emas tu sebagai cukup untuk buat deposit beli rumah. Alhamdulillah tahun lepas impian saya menjadi kenyataan, dapat beli rumah. Alhamdulillah dengan simpan emas saya tu sedikit demi sedikit. Tuan-tuan, simpan emas tuan-tuan banyak manfaatnya. Jika dulu orang tua-tua kita, mereka beli tanah,
mereka bela lembu, mereka bela kerbau dan sebagainya sebagai harta. Tuan-tuan, zaman kita ni mungkin kita tak mampu beli tanah. Mungkin kita tak ada masa untuk pelihara lembu dan juga kerbau. Tetapi tuan-tuan, inilah harta kita di zaman ini. Inilah harta kita ketika ini tuan-tuan. Jadikan emas ni sebagai harta diri sendiri dan harta untuk keluarga. Sebab apa tuan-tuan? Emas yang tuan-tuan simpan hari ini boleh diwarisi kepada isteri dan juga anak-anak. Inilah harta kita di zaman kita ini. Dulu tuan-tuan, zaman nenek moyang kita tu, harta mereka adalah tanah, rumah, hewan ternakan dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan, zaman ini tuan, mungkin kita tak mampu beli tanah. Mungkin kita tak mampu untuk beli banyak haiwan peliharaan. Tetapi tuan-tuan, inilah harta kita zaman ini. Okay? Kenapa saya katakan emas adalah harta kita? Pertama tuan-tuan, emas ni mudah dibeli. Kalau kita tak mampu beli 10 gram tuan-tuan, kita boleh beli 1 gram 1 bulan. Ikut kemampuan. Dan akhirnya tuan-tuan akan dapat simpan 10 gram macam ni. Okay? Inilah harta kita ketika ini. Mungkin anak-anak kita akan datang, mungkin harta dia lain. Bukan emas, mungkin lain. Tapi zaman kita tuan-tuan, inilah harta kita. Tuan-tuan, gaji besar ataupun kecil bukannya halangan. Itu cuma mindset kita saja yang bercakap, oh, aku gaji besar, aku gaji kecil, tak mampu simpan emas. Emas ni untuk orang kaya-kaya. Tidak sama sekali. Okay? Emas ialah untuk semua. Gaji besar atau kecil itu mindset kita sahaja. Okay? Bila kita nak simpan emas tuan-tuan, kaedah banyak. Di Public Gold tuan-tuan, tuan-tuan boleh simpan emas kita RM100 dengan akaun gate. Kalau tuan-tuan ada modal besar sikit, boleh mulakan 1 dinar. Kalau tuan-tuan ada modal lebih banyak, boleh mulakan 10 gram. Dia bergantung kepada diri masing-masing. Dia bukan bergantung bergaji ataupun pendapatan, tak. Emas tak mengira sesiapa, emas tak ada mengira kaum, agama, bangsa dan pendapatan kita. Tetapi tuan-tuan, emas ni bergantung pada diri kita. Kalau kita nak simpan emas, kita akan usaha untuk menyimpan. Okay? Dia nak ataupun tidak. Bukannya kata emas ni untuk golongan kayangan. Emas ni untuk kluster kayangan je. Tak, tuan-tuan. Ramai tuan-tuan, jangan percaya, jangan tak percaya. Di kalangan customer saya ataupun mereka penyimpan di bawah bimbingan saya, mereka golongan yang berpendapatan tak besar. Guru kafar, suri rumah, anak 9 orang tuan-tuan. Okay? Guru kafar, suri rumah, pekerja kilang. Mereka simpan emas tuan-tuan. Mereka kata untuk diri mereka dan masa depan. Ada seorang customer saya tuan-tuan, pekerja kilang tuan-tuan, tetapi sangat committed simpan emas. InsyaAllah bulan 12 ni dia akan berkahwin dengan simpanan emas yang dia buat ketika dia bekerja kilang. Tuan-tuan, dah banyak dah result, dah banyak dah mereka ni berjaya. Jadi tuan-tuan, bila lagi? Okay, tuan-tuan, bila lagi? Okay, jangan kata aku gaji kecil aku tak boleh. No. Okay? Emas ni untuk semua, tak kisah tuan-tuan gaji berapa pun, tetapi tuan-tuan niatkan simpan emas untuk masa depan, niatkan simpan emas untuk perbaiki kewangan dan niatkan simpan emas ni untuk tambahkan simpanan tuan-tuan. Okay? Jangan tuan-tuan beli emas mengharapkan harga naik. Bila tuan-tuan menyimpan emas mengharapkan harga naik, ibarat tuan-tuan berjudi dengan masa. Okay? Saya dapat melihat ramai tuan-tuan di kalangan sahabat-sahabat kita tuan-tuan, mereka beli emas kita 10 gram tapi mereka mengharapkan harga naik. Tuan-tuan, jangan bazir masa menunggu harga emas naik. Sebab apa tuan-tuan? Confirm harga emas akan naik dalam jangka panjang. Tetapi tuan-tuan simpanlah emas ni untuk diri sendiri, untuk keluarga dan untuk perbaiki kewangan. Okay? Jangan simpan emas mengharapkan harga naik. Ibarat tuan-tuan berjudi dengan masa. Okay? Saya cakap, saya siap tuan-tuan. Jangan berjudi dengan masa. Jangan berjudi dengan nasib. Sebab apa tuan-tuan? Bila tuan-tuan berjudi dengan nasib dan juga tuan-tuan berjudi dengan masa, kecewa akan tuan-tuan dapat. Okay? Harga emas naik confirm akan berlaku dalam jangka panjang. Jadi tuan-tuan, jangan fikirlah harga emas naik atau turun ni. Tuan-tuan beli saja 1 gram 1 bulan, niatkan untuk simpanan, niatkan sebagai harta dan niatkan untuk perbaiki keuangan kita tuan-tuan. Okay? Bagi mereka yang dah bermula, saya doakan anda berjaya dengan simpanan emas anda. Bagi mereka yang baru, newbie ataupun mereka aku tak tahulah macam mana, mulakan 1 gram 1 bulan. InsyaAllah tuan-tuan akan faham sedikit demi sedikit. Jangan
Jangan kata tuan-tuan nak faham 100%. Sebab tuan-tuan, saya pun dah 3-4 tahun emas ni pun banyak benda yang saya tak faham. Tuan-tuan mula dululah. Nanti tuan-tuan akan belajar sedikit demi sedikit. Saya akan bimbing lah dari segi ilmu sebagainya. InsyaAllah, tuan-tuan boleh. Tuan-tuan boleh. Jangan risaulah, tuan-tuan boleh, tuan-tuan. Sebab ramai di kalangan saya, customer saya di kalangan suri rumah, tuan-tuan. Suri rumah, guru kafar, pekerja kilang, di kalangan ibu tunggal. Mereka ni committed untuk simpan emas. Kadang-kadang bukan untuk diri mereka, tetapi untuk anak-anak, untuk masa depan, juga untuk mencapai impian mereka. Ada simpan emas sebab nak beli rumah. Ada simpan emas sebab nak pergi haji. Ada simpan emas untuk berkahwin. Jadi tuan-tuan, setiap orang tu ada tujuan, ada matlamat. Tetapi tuan-tuan, jika tuan-tuan newbie sangat, tuan-tuan memang baru sangat, saya katakan tuan-tuan simpan emas untuk bina dana kecemasan terlebih dahulu. Itu lebih penting. Okay? Bila tuan-tuan dah selesai dana kecemasan 3 hingga 6 bulan gaji, tuan-tuan pergilah matlamat yang lain. Okay? Bagi mereka yang bakal penyimpan emas, mungkin bukan bimbingan saya atau mungkin rakan-rakan lain, saya doakan anda berjaya. Okay? Mereka yang nak menyimpan emas, boleh kontak saya ataupun isteri saya. InsyaAllah kami akan bimbing. Dan juga tuan-tuan, bagi mereka yang baru, selamat belajar. InsyaAllah page ini akan sentiasa saya meriahkan dengan posting-posting yang membina minda, mindset dan juga pemikiran kita. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, bagi mereka yang nak membaca buku, sila belilah buku ini di kedai buku Homepage dan Popular. Saya sangat rekomenkan mereka yang makan gaji untuk baca buku ni kerana banyak sangat ilmu-ilmu yang saya belajar tentang kewangan, tentang pentingnya kita membina kewangan yang kukuh. Walaupun kita seorang yang pekerja makan gaji, tak mustahil kita akan jadi kaya dengan walaupun kita seorang pekerja makan gaji. Okay? Bagi mereka tuan-tuan, untuk akhir kata, sebelum kita untuk tirai malam ini, saya doakan anda berjaya dalam kehidupan anda. Okay? Dan juga tuan-tuan, bagi mereka yang nak nyimpan emas, boleh kontak saya. InsyaAllah saya akan bantu. Dan juga bagi mereka yang belum ada dana kecemasan, sila bina dana kecemasan anda secepatnya mungkin. Perbaiki kewangan kita, perbaiki cara kita menyimpan, dan juga perbaiki cara kita melihat kewangan itu sendiri. Okay, tuan-tuan, semoga perkongsian ringkas saya malam ini memberi sedikit anda ilmu dan juga sedikit sudut pandang yang lain tentang kewangan dan juga tentang emas. InsyaAllah saya akan live lagi malam besok dan waktu yang sama. InsyaAllah banyak lagi tips ringkas yang akan saya kongsi pada anda semua. Terima kasih mereka yang stay, terima kasih mereka yang share, terima kasih mereka yang sentiasa follow saya dalam page ini. Semoga anda mendapat sesuatu yang saya kongsikan. Dan juga tuan-tuan, bagi mereka yang dah menyimpan emas tu konsisten dengan apa yang anda lakukan hari ini, insyaAllah saya doakan anda berjaya dalam kehidupan anda dan kewangan. Okay? Terima kasih kepada mereka. InsyaAllah kita jumpa. Saya kata Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye kepada semua.